Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah pada kali ini akan membicarakan tentang salah satu cabang seni Melayu, iaitu seni persenjataan ataupun juga disebut juga sebagai seni ukiran Melayu, mengkhusus kepada persenjataan. Bila kita sebut senjata orang Melayu dulu, sebenarnya ada berbagai jenis senjata yang pernah digunakan. Umpamanya senjata jarak jauh seperti meriam, lela rentaka, panah. Kemudian kita juga ada senjata libas seperti pedang, parang, sundang. Dan satu lagi yang begitu signifikan dalam kesenian Melayu ialah keris. Keris adalah merupakan senjata tikam yang terkenal di alam Melayu. Keris ini dibuat sebenarnya dengan menempa besi, sama ada lurus ataupun berlok. Ini adalah satu contoh keris, dan keris ini adalah keris pendek, keris kecil yang juga disebut sebagai keris selit ataupun keris sisip. Ini yang dimaksudkan dengan berlok. Jadi kalau kita lihat pada bilahnya itu, bilahnya berlok. Ini adalah contoh keris kecil tetapi berlok 9. Bilah mata keris ini dibuat dengan menempa. Nanti kita akan tengok ilustrasi ataupun gambar orang menempa besi. Menempa artinya besi itu dibakar, dicampur dan kemudian dibentuk. Kalau tidak ditempa, maka ianya tidak diambil kira sebagai keris. Umpamanya kalau kita ada sekeping besi, kemudian dipotong, walaupun dipotong berlok seperti keris ini, itu tidak dianggap sebagai keris. Keris mesti ditempa. Bilah ini sama ada ditempa daripada besi sebatang ataupun campuran beberapa besi. Biasanya dicampur besi tawa dan besi baja. Besi baja adalah bahagian besi yang keras yang biasanya terletak di tengah-tengah bilah mata ini, manakala besi baja adalah besi yang mengapit, besi tawa adalah besi yang mengapit besi baja tadi, dan apabila ditempa ianya membentuk satu corak pada mata yang disebut sebagai pamor mata. Jadi keris yang ada pada masyarakat Melayu daripada dulu sampai sekarang tersebar di seluruh Nusantara Melayu. Jadi oleh kerana itu keris terdapat di tanah Jawa, di Pulau Bali, Pulau Lombok, di Sulawesi ataupun Bugis, di Sumatera, di Aceh, Palembang, Minang, Bangkinang, Madura, Lampung, dan juga di Semenanjung. Bila kita sebut Semenanjung, ianya termasuk jugalah di selatan Thailand yang merupakan juga wilayah orang-orang Melayu. Ini adalah keris diraja. Signifikannya keris ini dalam masyarakat Melayu sehingga hari ini. Jadi kita lihat keris masih digunakan dalam sistem raja yang diamalkan di negara kita, Malaysia. Jadi kalau kita lihat keris diraja ini biasanya terbagi dua, satu ialah keris panjang dan satu lagi ialah keris pendek. Yang di sana ini adalah keris pendek yang biasanya disisip di pinggang. Ini adalah gambar penempaan keris oleh seorang empu. Bila kita sebut empu, empu artinya orang yang membuat keris daripada awal sehingga selesai. Artinya orang yang menempa bilah mata, kemudian membuat sarung dan juga hulu. Apabila orang itu ataupun tukang itu membuat bilah dan juga sarung dan hulu. Sarung dan hulu juga disebut sebagai pakaian. Jadi empu keris ialah orang yang membuat bilah mata dan juga pakaian keris lengkap. Itu disebut sebagai empu. Ada juga tukang yang hanya mampu membuat bilah mata, tetapi tidak ada kemahiran untuk membuat sarung dan juga hulu. Maka yang membuat bilah mata sahaja tidak dipanggil empu, tetapi dipanggil pandai besi. Kemudian ada pula orang yang hanya mampu membuat sarung sahaja, dan ada yang hanya mampu membuat hulu. Jadi biasanya tukang hulu dan juga tukang hulu dan juga tukang sarung
ini kita panggil sebagai tukang ukir. Dan ada tukang yang mampu mengukir halus pada hulu keris, itu juga disebut sebagai tukang ukir halus. Ini juga ilustrasi yang menunjukkan penempaan bilah mata keris. Kita perhatikan macam mana bilah itu dicampur-campur besinya, kemudian dibakar dan ditempa, kemudian mula dibentuk, dipukul untuk membentuk apa yang disebut sebagai bekalan mata keris, dan akhir sekali semakin dapat kita lihat ini adalah merupakan bilah mata yang berbentuk lurus. Yang berjalur-jalur pada bilah mata, inilah yang disebut sebagai pamor. Ada banyak pamor, ada banyak jenis pamor pada bilah keris Melayu. Yang ini disebut pamor lilit ubi, ataupun kalau istilah keris Jawa disebut sebagai pamor buntil mayit. Ini adalah bahagian-bahagian pada sebilah keris. Kalau kita perhatikan macam yang saya sebut tadi, yang pertamanya ialah bahagian hulu keris. Hulu keris itu yang di atas sekali itu hulu keris sebenarnya. Itu hulu keris. Kemudian sampirnya, ini sampir, juga disebut pelayar. Pelayar itu sampir. Kemudian batang serunai, ini yang di tengah sini batang serunai, dan akhir sekali yang di bawah ini disebut kasut. Kemudian antara hulu dengan mata dihias dengan apa yang disebut sebagai pendokok. Ini adalah pembahagian fizikal pada sebilah keris. Pada mata keris pula, kalau kita perhatikan mata keris, mata keris, mata keris itu yang pertamanya ialah puting, puting keris. Puting keris ini adalah bahagian yang disambung ke hulu keris. Kemudian pada bahagian pangkal mata itu disebut sebagai ganjar. Ganjar. Kemudian bahagian yang di bawah daripada ganjar itu disebut sebagai belalai gajah, atau juga disebut sebagai akut. Ada keris yang ada akut, ada keris yang tidak ada akut, maknanya tidak ada belalai gajah. Yang tidak ada belalai gajah itu disebut sebagai akut bisu. Itu pembahagian secara kasar pada bilah mata keris. Ada berbagai jenis keris Melayu semenanjung, iaitu yang biasanya